Terima kasih yang mengingatkan saya. Saya baru record. Kemudian, ni parallel skirt. Kita letakkan load. Kalau kat sini letak resistor lah. Resistor ni boleh jadi load lah. Load ni sebagai mentol, apa-apa sajalah. You nak letak kipas ke kat sini, you nak letak TV ke kat sini, you nak letak air conditioner, tu dipanggil aircon lah. Boleh tak air conditioner run by battery? Boleh saja. Okay, kita kena convert dia kepada AC current lah. Okay, sebab bateri menghasilkan direct current dan kebanyakan elektronik, kalau elektronik selalunya dia DC current. Selalunya yang kat rumah tu AC current. Okay, AC current kalau kita nak DC current, kalau kita nak tukar dia kepada AC current, kita perlukan inverter. Okay. Dan kelebihan untuk parallel circuit ni, kalau sebagai contoh, di sini rosak, load sini rosak. So, R2 dan R3 ni still boleh digunakan lah. Berbeza dengan series circuit. Kalau di sini rosak, so dia open circuit lah. Maksudnya circuit tu tak bersambung, dia open circuit. So, R2 dan R3 tak berfungsi. Alright. Ini kelakar saja. Kemudian, apa itu DC dan apa itu AC? Direct current selalunya terhasil daripada battery power lah. Boleh juga direct current tu terhasil daripada AC power. Tapi kita kena convert dia lah. AC ni alternating current yang dekat rumah kita tu, ataupun dari power plant tu dihasilkan AC current. So, bila AC current dia supply pergi ke rumah kita dapat AC current lah. So, boleh tak dari AC nak pergi ke direct current, DC current? Boleh, kita ada converter. Convert lah AC pergi ke DC. So, kat sini dia tulis direct current selalunya terhasil daripada battery power. Betul, dia boleh juga terhasil daripada AC current, tapi kita perlukan converter. Dan direct current selalunya digunakan oleh barang-barang electronic use. Selalunya 5 volt ataupun 3.3 volt. Kalau awak nak tahu, TV awak kat rumah, laptop awak, awak punya telefon, dia punya ratage voltage dia 5 volt hingga 3.3 volt saja. Sebab tu awak charging bateri, charging telefon awak, kalau awak tengok weightage ataupun voltage voltage yang ada dekat awak punya charger tu, dia 5 volt saja. Tapi berapa banyak dia convert current ampere, tu yang sampai 30 watt kan, yang sekarang ni ada yang sampai 35 watt. You boleh expect lah, kalau charger tu boleh provide you 35 watt, berapa amp charger tu keluarkan. So, dia punya voltage dia tetap sama, tapi berapa amp. Amp ni yang menentukan sama ada cepat atau tidak awak charge bateri. Okay, kalau awak letak bateri telefon awak, sebagai contoh sekarang ni 20%. Okay, awak gunakan charger tu mesti 5 volt lah. Dia kalau you pakai 10 volt rosak lah telefon awak. Dia 5 volt, kemudian amp dia berapa dia boleh produce current untuk awak punya charger tu. Kalau anggaran lebih kurang 5 amp, so 5 kali 5 dia boleh provide 25 watt. 25 watt. So, lambat sikit lah. Ini berbeza dengan kalau awak provide 6 amp. Lagi cepat lah awak charging awak punya telefon tu. Tapi selalunya dia ada batasnya. Sebagai contoh, telefon awak menggunakan bateri lithium ion, Li-ion. Kapasiti dia berapa tak kisahlah, ada yang 5000 kan, 5000 mili ampere hour. Oh, tak boleh padam. 5000 mili ampere hour. So, dia lagi memerlukan banyak masa lah untuk awak charging bateri awak. Instead, kalau awak increasekan ampere, lagi cepatlah amp ni
boleh diisi sampai 5000 mAh ni. Tapi lithium ion awak boleh charging dia maksimum maksimum boleh sampai 6 lah, tak silap saya, 6 saja. 6 lithium ion battery. Ni berbeza dengan lithium polymer battery. Polymer battery. Jarang ada kita punya telefon menggunakan lithium polymer. Bila lithium polymer ni awak boleh charge dia sampai 10 amp. 10 amp. Awak bayangkanlah bila awak cucuk je dia dah penuh. Cucuk je telefon awak dia dah penuh. Tapi dia discharge pun cepat juga. So sebab apa telefon kita selalu gunakan lithium ion? Sebab discharge rate dia rendah. Maksudnya dia lambat habis bateri lah. Kalau lithium polymer ni dia discharge rate dia tinggi. Kemudian kalau awak biar dia saja macam gitu pun dia akan discharge juga. Dia punya current dia. Sebab telefon kita ataupun kita punya laptop ataupun kita punya vacuum ataupun kita punya power tool selalunya menggunakan lithium ion supaya kita tinggal dia saja pun dia tetap berfungsi lah. Kalau you tinggal telefon you, maksudnya bateri tu tutup, dan lepas full charge bateri telefon awak, kemudian awak tinggal dia, awak tutup lah, dia tetap juga dalam keadaan 5000 mAh penuh lah. Mungkin dia akan discharge sikit lah, tinggal 98% saja mungkin. Tapi kalau lithium polymer awak tinggal 3 hari, kosong, tiada. Okay, sebab tu ada limitation. Lithium ion, kita ada lithium fosfat, ada macam-macam lagi bateri. Saya tak touching lah bahagian bateri kat sini. Kemudian ni saya cerita pasal electronic use ni. Kemudian dia required prohibitively high voltage to transmit over long distance. Sebab tu dekat power plant kita menggunakan alternating current. Kita tak gunakan direct current. Sebab bila kita nak transfer from one point to another point, sebagai contoh rumah saya di Arau, kemudian power plant di Perlis ni ialah di Kuala Perlis. Okey, di Kuala Perlis. Contohlah, Kuala Perlis tu hasilkan direct current. Nak sampai ke rumah saya, saya nak 220 voltage juga. So dia kena naikkan berapa tinggi, sangat tinggi high voltage ni dekat power plant tu. So bila nak naikkan high voltage dekat power plant, dia perlukan satu wire yang sangat besar. Bila satu wire yang sangat besar ni, dia tak cost saving lah. You bayangkan saat you punya wire dekat wire elektrik tu besar-besar semua. So dia sangat berbahaya. Kalau you pakai yang nipis, dia boleh putus dan terbakar, hangus lah. Maksudnya dia overload. Berbeza dengan alternating current. Dia easily to generate, can be transformed in voltage, can be limited while keeping voltage high, can be transmitted over long distance without super high voltage. Inilah kelebihan-kelebihan alternating current over direct current. Okay. Selalunya alternating current ni memang berasal daripada motor ataupun generator power plant tu lah. Power plant yang ada dekat saya cerita semalam tu, generator dia tu ialah induction motor yang 3 phase lah. Dia akan hasilkan 3 phase ataupun 1 phase. Dia akan hasilkan current, alternating current. Motor saya tak sentuh lah. Tak apalah. Sebelum tu saya nak tanya awak dah sentuh belum bahagian motor-motor, electrical motor ni dekat subjek electric and electronic? Ada tak? Siapa boleh confirm kat saya? Ada belajar tak? Ni ada induction motor, ada shunt motor, ada DC motor. Ke tak tahu semua? Ada. Izzuddin semua ada. Okey, ini adalah fotovoltaik. Ini adalah modul lah. Kita panggil ni modul. Modul yang kini kita panggil dia sel. Kalau banyak-banyak macam ni, kita panggil dia array. Macam ni, kita panggil dia array. Siapa tak pernah nampak fotovoltaik? Semua pernah nampak kan?
kita pergi dalam sedikit, macam mana terhasilnya fotovoltaik. Fotovoltaik macam mana terhasilnya. Selalunya fotovoltaik dia asal daripada boron, silikon dan fosforus. Ini periodic table, pernah jumpa kan periodic table. Selalunya saya ulang lagi sekali, fotovoltaik asal dia daripada boron, silikon dan fosforus. Okey. Sebagai contoh, boron. Boron ni ada 2-3 elektron dia. Kalau kita lukis dia punya bulat-bulat tu, apa pun ni, bulat-bulat ni, pernah jumpa kan? 2, sini 3. 1, 2, 3. Okey. Ini boron. Boron ni dia akan tend to receive ataupun tend to give, mengikut sifat boron ni. Siapa boleh respon? Kan kalau dia setiap sebelum tu mungkin dah terlupa, banyak yang terlupa. Setiap elemen-elemen ni, gallium lah, germanium lah, arsenik ni, selenium, bromide, chlorine, sulfur ni, dia akan tend to stable. Macam boron ni dia tak stable sebab dia ada 2 dan 3 elektron. Kalau dia nak stable, dia mesti hujung apa dia panggil, orbit ni, saya terlupa nama dia, mesti mencecah kepada 8. Dia perlukan 7 untuk stable. Kat sini 7 dah 10 kan, 5. Dia perlukan 5 lagi elektron untuk stable. 2, 3 campur 5. Dia perlukan 5 untuk stable. So dia tend to give atau tend to receive. Itu yang menentukan boron ni sifat dia positif ataupun negatif. Kalau boron, kalau awak lihat kat sini, senang cerita, dia punya rule of thumb dia ialah boron, aluminium, germanium atau gallium, indium ni, dia 3 kat hujung ni. 3 ni kalau dia nak mencapai kepada state of stable, dia harus give. Sebab 3 lagi mudah untuk keluar daripada receive 5 elektron. 3 lagi mudah. Bila 3 tu give, perbuatan give tu kan macam positif kan. So dia akan positif lah. Dia akan jadi elektrod positif. Begitu juga dengan fosforus ni. Fosforus dia nak stable, dia memerlukan 3 lagi elektron supaya dia jadi 288. Okey, 288. Sebab itulah fosforus dengan boron ni dia selalu packkan dalam fotovoltaik. Kalau fosforus ni dia tend to receive, dia akan jadi negatif elektrod. Kan? Orang yang selalu menerimanya ni dia bersifat negatif lah, dia asyik meminta-minta. Dia pergi kat mana-mana dia meminta. So dia adalah negatif. Macam tu lah saya punya keynote kalau saya nak berfikir sama ada dia nak jadi positif elektrod ataupun negatif elektrod. Kalau boron, dia selalu memberi, maksudnya keluar. Elektron dia ni akan keluar. So dia akan jadi positif elektrod, boron. Kalau fosforus, dia memerlukan 8 untuk stable, so dia perlu receive. Bila orang yang selalu meminta, so dia akan, kita pandang dia sebagai negatif lah. So dia negatif elektrod. Kat situ lah. So apa kena-mengena dengan silikon kat sini? Kalau silikon kat sini, dia adalah dia memerlukan 4 untuk stable. Untuk stable 288. Ni chemical sikit lah ni, kimia sikit lah. 288. So dia memerlukan 4. So dia di tengah-tengah. So dia sama ada negatif ke positif. Sebab tu selalunya boron ni dia boron, silikon dan fosforus digunakan
sebagai photovoltaic. Sebagai contoh, awak nampak line ni ke atas. Di bawah sini ialah boron. Di atas ini ialah phosphorus, P kita pakai simbol lah P. Di tengah-tengah ni ialah silikon. So dia menjadi junction kepada boron dan phosphorus. So silikon ni dia akan berbentuk macam kaca lah. Sebab tu kalau awak lihat fotovoltaik tu dia macam kaca. Sebenarnya di tengah-tengah tu silikon. Tengah dia bawah boron, atas phosphorus. Boron akan jadi positif elektrod, yang sini akan jadi negatif elektrod. Okey. Macam itulah dia. Itu adalah awak punya fotovoltaik lah. Ini adalah fotovoltaik dia. Tapi macam mana nak buat dia tu sangat kompleks lah. Secara teorinya itulah dia. Phosphorus di atas, silikon di tengah-tengah, boron di sebelah bawah. Bila terkena cahaya matahari, ada elektron yang berpindah dari boron ke phosphorus. Boron ke phosphorus, boron ke phosphorus. Elektron tu yang kita kutip. Elektron tu yang kita kutip jadikan dia sebagai elektrisiti. Okey, sebab tu silikon kat tengah. Dia boleh jadi dia boleh jadi perantara antara boron dan phosphorus. Ini macam amil zakat ni, amil zakat. Dia tolong bantu mengedarkan elektron-elektron. Okey. Ada siapa yang tak clear tentang saya punya term-term terima, kemudian memberi, kemudian menerima, kemudian ada yang menjadi medium antara boron dan phosphorus. Semua clear ni? Betul. Yes. Boleh tak doktor buat satu kata kosong doktor penting? Apa? Perkataan apa? Tak, doktor contoh dekat satu kata kosong tu. Bagi nampak sikit ni macam ada dah campur aduk. Oh iya ke? Alamak, kertas kosong pula. Sorry. Kali 5. Okey. Macam ini. Okey. Saya ulang balik kat sini. Boron, silikon dan phosphorus selalu digunakan di dalam fotovoltaik. Boron, silikon dan phosphorus. Saya guna P, saya tak tahu eja phosphorus. Selalu digunakan dalam fotovoltaik, dan boron selalunya bersifat memberi positif elektrod, yang phosphorus dia bersifat negatif elektrod, dan silikon dia berada di tengah-tengah menjadi junction antara boron dan phosphorus. So selalunya kita panggil junction silikon ni sebagai PN junction ataupun NP junction lah. Kadang-kadang ada juga PNP junction, ada juga NPN junction. Okay, either way lah. So sebarang bila boron ni nak mencapai satu state yang dia stable, sebab awak tahu dia adalah 2, 3 elektron ni tend to keluar daripada boron punya stability. So dia akan pergi ke phosphorus. Sebab phosphorus dia memerlukan 285, dia memerlukan 3 lagi elektron untuk dia stable. Sebab tu dia selalu di mergekan together supaya boron dan phosphorus ni stable. Okey, untuk nak jadikan dia ataupun nak stablekan dia, sebab dia tend to stable, kita nak macam kita orang mengantuk, kita sorongkan bantal macam tu lah. Kita nak bagi dia stable, kita letak antara boron dan phosphorus ni di tengah-tengah dia silikon. So kita letakkan di bawah solar cahaya matahari, barulah boron dan phosphorus ni stable. Bila elektron tu try to jump antara silikon ni, junction ni, dia try to jump.
Tapi tak apa, nanti later on dekat slide ni saya akan terangkan lah. Dia ada macam gambar raja jugalah. Dia akan jump. So yang jump tu ialah elektrik yang kita kutip masuk ke dalam bateri. Itu yang jadi positif, negatif. Okey. Balik kepada ni, yang kecil-kecil ni kita panggil dia cells. Bila kita dah hubungkan dia, kita panggil dia modul. Yang kita nampak tadi modul. Ni modul. Kemudian kalau dah banyak sangat, kita panggil dia array. Kalau awal pergi lagi detail, sebab kita dah tahu dah, dia dah hasil daripada boron, silikon dan fosforus. Kalau kita pergi lagi detail, sebenarnya boron dan fosforus tu kita letakkan dia di atas silikon. Silikon ni sifat dia macam kaca. Boron dia macam metal. Fosforus dia macam hablo macam tu. Dia boleh melekat lah kepada sesuatu kalau kita panaskan dia. So silikon ni kita gunakan dia sebagai base of photovoltaic. Okay, silikon ni dia memainkan peranan penting untuk berapa banyak jumping of electron antara boron dan fosforus tu. Kalau lagi banyak jumping of electron, lagi banyaklah kita boleh extract electricity daripada photovoltaic. Okay. So silikon dia boleh terhasil daripada single crystal silikon, ada yang multicrystalline ataupun polycrystalline silikon, kan ada yang microcrystalline macam ni, macam pasir. Ni kat mana nak nampak ni? Yang ini kalau kita lihat menggunakan mikroskop, tak nampak juga kot. Oh, nampak. Sorry. Kita nampak. Kalau kita menggunakan mikroskop, awak lihat silikon tu dia tersusun rapi. Ni dia punya unit cell dia. Unit cell macam ni, satu-satu ni. Dia tersusun rapi. Cantik saja unit cell dia ni. Berbeza dengan polycrystalline silikon. Dia ada yang tersusun macam ni. Kemudian ada yang orientation dia lah, berbeza-beza. Kalau microcrystalline macam ni, lagi kecil. Dia tak, arrangement dia tak begitu baik. So kalau awak lihat kat sini, single crystal silikon, dia adalah silikon yang terbaik untuk jadi junction atau jadi amil. Silikon ni saya cakap jadi amil. Amil ni macam, kalau teenage susah nak faham kot. Amil ni macam dia perantara orang yang menerima ataupun orang yang menderma duit kepada orang yang perlukan duit. Sebagai contoh, Ainul jadi amil, saya penderma. Saya bagi ke Ainul nak duit RM3, awak carilah siapa yang memerlukan RM3. Macam tu lah. Amil tu lah, itulah maksud saya amil. Amil tu ialah silikon di sini. Kalau amil tu telus, Ainul telus, dia lurus lah, senang cerita. Lurus single crystal lah. Dia lurus. RM3 tu dia bagi je. Kosong-kosong macam tu je. Kalau Ainul tu dia jenis ada banyak keperluan. Dia nak ambil 20 sen lah sebagai contoh. Saya bagi RM3, dia nak ambil 20 sen. So dia yang penerima dapat lebih kurang RM2.80. Macam tu. So dia multicrystalline. Type of multicrystalline. Tapi kalau Ainul tu dia jenis banyak kehendak. Macam-macam dia nak beli. Dia nak bagi penderma 20 sen, dia nak ambil RM2.80. Dia ni jenis ni lah. Microcrystalline. So dapat kan? Saya gunakan bahasa yang tu lah. So single crystalline ni dia lurus. Maksudnya kalau boron tu bagi 3 elektron, fosforus dapatlah 3 elektron. Okey? Kalau multicrystalline, boron bagi 3 elektron, fosforus tak dapat 3 elektron pun. Dapat sikit saja. Kalau microcrystalline, lagi sikit dia dapat. Okey? Sampai ke amorphous ni. Tapi boleh fikirkanlah, kalau single crystalline ni, kenapa semua photovoltaik tak menggunakan single crystalline? Sebab nak buat single crystalline ni dia susah. Ni common growth technique.
silikon tu nak jadikan dia single crystalline sangat susah. Dia lebih mudah untuk buat silikon dalam bentuk multi-crystalline ataupun polycrystalline. Kalau awak jumpa ataupun cari dekat Shopee tu, dia akan tulis polycrystalline photovoltaic. Inilah awak faham ni lah, dia jenis yang macam ni. Okey. Polycrystalline photovoltaic. Yang single crystal ni susah nak jumpa. Single crystal silikon ada, tapi dia dalam R&D basic lah, masih dalam research tadi. Tapi boleh juga nak buat dalam scale yang besar, tapi you kena tanggung harga nak buat silikon tu lah. So dia macam tak cost efektif. Okay, tak cost efektif. Single crystal ni juga kalau awak lihat, saya cerita benda lain ni, material yang lain. Semua material dalam dunia ni dia boleh jadi dalam bentuk single crystal, multi-crystalline ataupun microcrystalline. Okey, saya ulang balik semula. Awak punya plastik kat rumah, awak punya pen, awak punya kaca, awak punya metal, dia semua boleh jadi single crystal, dia boleh jadi multi-crystal, dia boleh jadi microcrystal, bergantung kepada cara dia nak buat. Okey, single crystal terbaik. Kalau awak lihat menggunakan mikroskop, dia akan nampak tersusun saja. Dia tak nampak macam ni. Single crystal ni selalunya dia buat blade ataupun kipas kapal terbang. Sebab single crystal ni dia tahan crack, dia tahan panas, tak mudah patah, sebab dia benda yang satu. Berbeza dengan multi-crystalline. Dia akan ada crack initiation. Kalau dibuat blade menggunakan crystalline metal, polycrystalline metal, dia akan start crack dekat sini, bahagian sini. So kalau single crystal, dia tak ada tempat dia nak mula crack kan. Sebab tu kita selalu gunakan single crystal blade untuk kapal terbang. Yang ini memang tak adalah, kita tak gunakan lah selalunya. Okay, polycrystalline. So dapatlah perbezaan antara single crystal, multi-crystalline, polycrystalline ataupun microcrystalline. Kalau awak nampak dekat Shopee, dia tulis monocrystalline, tu single crystal lah. Tapi saya tak yakin itu monocrystalline. Selalunya China memang dia punya iklan dekat Shopee tu boleh tahan kan. Single crystal ataupun monocrystal silicon photovoltaic, harga lagi murah daripada polycrystal silicon photovoltaic. Memang tipu lah. Single crystal ni ataupun monocrystal sangat mahal. Okay, sebab cara dia nak buat tu sangat susah. Right? Kenapa ada sini? Right? Kemudian ini adalah type of solar cell. Awak lihat kat sini. Solar cell material, single crystal silicon, polycrystal silicon. Ni ada yang triple junction. Ingat tadi yang saya cakap pasal junction tu. Kemudian ada amorphous silicon dan lain-lain kat sini. Kalau single crystal silicon, product level module conversion efficiency hanya mencapai 18% saja. Hanya mencapai 18% di sini. Maksudnya kalau awak ada solar panel yang boleh extract 100 watt, you boleh dapat 18% saja daripada 100 watt tu. Okey. Kalau you ada polycrystalline, you boleh dapat hingga 15% of 100 watt. Boleh bayangkanlah, tak banyak beza pun. 18 dengan 15%, tak banyak beza pun. Lebih baik buat polycrystalline silicon daripada buat single crystalline silicon. Okay. So total world production lebih kurang banyak kat sini. 18.22. R&D level conversion 22. R&D level untuk polycrystalline 18.2. R&D level small area cell conversion efficiency 25. Total world production gigawatt 20.9, campur antara single crystalline dengan polycrystalline. Okey, ni pada tahun 2010.
Total watt production. Yang ini yang saya beritahu tadi. Okey. Kat bawah ialah boron doped silikon. Atas phosphorus doped silikon. Silikon menjadi junction antara boron dengan phosphorus. Boron jadi positif, phosphorus jadi negatif. N-type. P-type. P stand for positive, N stand for negative. So, bila kita dedahkan dia kepada cahaya matahari, ada solar, ada radiation yang didapat. So, boron ni akan start to jump pergi ke phosphorus. Dia punya elektron dia. Jumping tu yang kita collect kat sini. Kalau nampak ni ada strip sini, kita collect dia. Yang atas ni negatif, bawah positif. Right? Yang ini photovoltaic cells lagi yang lagi mudah lah. Ni ada P layer, boron lah, positif layer. Ni ada N layer, negatif phosphorus. Kita letakkan dia dekat-dekat. Yang dekat-dekat ni PN junction, ni silikon lah. Ni silikon di antaranya. Kita dedahkan dia kepada cahaya matahari. Elektron ni start jumping antara positif dan negatif. Jumping ke sini. Ni jumping. Yang jumping tu lah kita collect dia menjadi electricity. Right? Yang ini faham lagi sikit tak? Anu kali. Ni nampak faham sikit kan? Gambar raja ni. Ini yang saya beritahu tadi. Strip. Kita collect current tu daripada strip aluminium. Bukan strip aluminium. Copper ke apa, saya pun tak tahulah. Satu di atas, satu lagi di bawah. Sebelah bawah. Kalau kita terbalikkan dia, kita nampak lah di bahagian bawah. So, yang atas ni sentiasa negatif. Negatif, yang bawah positif. Best research cell efficiency by a National Renewable Energy Laboratory. Okay. Bermula pada tahun 1975 hingga tahun 2000 berapa ni, saya tak tahu. Lihat yang paling baik kalau awak bercadang lah nak pasang kat rumah ke, awak lihat paling baik kat sini. Kemudian awak tengok dia ada 3 junction, ada 2 junction, ada 1 junction, ada single crystal, ada yang multi crystal, ada yang gunakan concentrator. Ni thin film teknologi, ada amorphous. Okay, you boleh lihat paling terbaik kat sini pernah dapat. Ni R&D label lah, di jenis 4 junction, lagi tebal. Photovoltaik tu dia ada beberapa phosphorus dan boron yang terkepit. Okay, dia tebal lah. Lebih kurang 46% dia boleh convert. Kalau you ada 100 watt photovoltaik, dia boleh convert electricity hingga 46%. So 46 watt lah you boleh dapat kalau you ada 100 watt panel. Okay. Tapi selalunya yang nak kita beli kat kedai ataupun Shopee kat sini. Di sini range 27 hingga ke sini lah. Ini dah lama dah ni. Sini range 27. You susah lah dapat 29 ke atas ni, 29% ke atas. Okay. Ni tak ada apa. Lagi atas yang you pilih, konon you pilih jenis sharp. Lagi mahal lah. Sebab dia boleh convert lagi efisien kan. Ini penyambungan, basic penyambungan PV system. You ada solar array ataupun solar panel, solar module. Kemudian you connectkan dia kepada solar charger controller. Ini solar charger controller. Di sini ialah DC current. DC current. Direct current. Okay, kemudian solar charger controller ni kita akan sambungkan dia kepada bateri. So, mana-mana current yang terhasil daripada solar ni, daripada photovoltaik,
akan pergi ke solar charger pergi ke bateri. So bateri ni akan tercharge lah oleh solar charger. Yang solar charger tu dia punya source dia daripada solar. Alright. Dari solar charger ni, dari bateri ni, dia boleh pergi ke inverter. Ni masih DC lagi. Dia boleh pergi ke inverter. Inverter ni akan convert direct current kepada AC current, alternating current. Sebab tu kat rumah kita, kita boleh gunakan dia lah. Sebarang load rumah kita, komputer, TV, radio, kipas and everything, dia AC load. Dia memerlukan alternating current untuk berfungsi. Kalau you letak DC load, dia tak jadi apalah. Kemudian solar charger ni juga, dia ada satu output yang you boleh connect untuk pergi ke DC load. DC load lah. Macam ni lah. Mentol ni kita boleh hidupkan dia dengan menggunakan DC. Alright, ini adalah basic pemasangan yang you juga akan jumpa dekat lab. So dekat lab nanti ni macam ditulis satu line je kan. Dekat lab nanti you ada 2 solar panel. Solar panel you nak sambung series atau selaris, depend on you. Kemudian dia akan ada 2 wire setiap solar ni, satu positif, satu negatif. Ni pun ada satu lagi wire. You nak pasang positif, you nak pasang series atau parallel, depend on you. Kemudian dari situ pergi ke solar charger controller. So solar charger controller ni akan charge you punya bateri. Dari bateri itu kita akan ambil, tukar ke inverter, tukar kepada AC current. Kita supply ke inverter, tukar kepada AC current. So ada soalan kat sini? Sampai di sini ada soalan? Kenapa tak dari solar power DC ni terus direct pergi ke inverter, instead gunakan bateri? Ada siapa nak tanya? Tak ada siapa yang tanya. Jadi saya tak bagi jawapan lah. Nanti you cari jawapan. Oh, ada orang nak tanya pula. Sebab dalam lab pun kita ada bateri kat situ. So you kena ambil dari solar yang current yang telah di-charge pada bateri untuk convert kepada AC. You tak ambil direct daripada solar panel pergi ke inverter. Sebab solar panel ni kejap ada matahari, kejap tak ada matahari. Satu. Kemudian dia punya current yang terhasil dia tu tak konsisten. Kejap sikit, kejap banyak. Instead of bateri. Bateri ni constant. Kalau dia nak supply 12 volt pada 5 amp. 12 volt 5 amp lah dia keluar. Kalau kat sini 12 volt dia boleh kadang-kadang 1 amp, kita pakai A lah kadang-kadang 1.5, kadang-kadang 0.5 amp. So tak konsisten dia punya current dia tu. So inverter akan cepat rosak satu. Kemudian inverter dia akan underload. Bila underload ni rosak lah. So the reason dia ialah solar panel kita tak hasilkan current yang konsisten. Sebab tu kita perlukan bateri. Boleh kita nak gerakkan, kita nak buat direct lah kepada load terus pun tak ada masalah. Tapi you akan dapat malap, kejap terang, kejap malap. So adalah diperlukan untuk menggunakan bateri dalam sistem PV system. Okay, dekat rumah ke you nak pasang, you perlukan bateri. Dekat apatah lagi dekat kereta kan, you pernah nampak kan kereta yang menggunakan PV, diperlukan juga current, bateri. Yang ini di rumah. Di rumah kalau you nak buat stand alone, you perlukan bateri. Tapi kalau you tak nak stand alone, apa maksud stand alone?
you tak nak grid pun. You punya rumah ni, you tak nak grid ni. You nak hasilkan 100% current menggunakan solar panel you. So, you perlukan bateri. Kalau you nak gunakan grid, maksudnya sebelah malam you nak ada current, instead of you ambil current you daripada bateri, so you connect dekat grid lah, you punya rumah ni. Inilah dipanggil net energy metering system. Net energy metering system. Di mana current yang terhasil daripada inverter, daripada solar panel, direct pergi ke inverter. Sebab sini DC current, dia convert kepada AC inverter. Dari AC pergi ke PV meter. Pergi ke PV meter, ni pergi ke kita punya distribution board dalam rumah tu lah. Kalau you nampak dekat rumah you, ada distribution board yang di mana ada banyak switch. Kemudian bila ada petir ke, ada guruh ke, waktu hujan lah, dia akan tendang tu kan. So, itu dipanggil main distribution board. So, dari PV meter tu pergi ke distribution board, kita boleh gunakan juga current yang kita gunakan, current yang kita produce daripada solar tu dekat rumah kita. Kemudian lebihan tu kita jual kepada TNB. Sebab tu kita panggil dia net energy metering. Lebihan current yang kita produce daripada solar power, kita jual daripada TNB. Ni TNB. TNB dapatlah dekat Malaysia, TNB lah. Okay. So, kalau kita produce lebih current, kita dapat income sikit lah. Kita produce lebih current, rumah kita sikit menggunakan current, kemudian kita boleh jual lebih current kepada TNB, so kita dapat income sedikit. Okay. Yang ini kena apply ni. Siapa nak buat? Net energy metering. Kita ada lagi satu, dipanggil feed-in tarif. Feed-in tarif, FIT. Feed-in tarif. Yang ini 100%, you tak guna pun current yang you dapat ni, you tak guna pun current yang you dapat. Macam ni kan dia guna kan kat rumah kan. Ni you tak guna pun dekat rumah you, tapi you dapat current dekat solar panel ni, you terus jual je. Ni dipanggil feed-in tarif. Feed-in tarif ni dah tak ada dah dekat Malaysia. Sebab orang banyak ambil untung. Macam second job dia lah. Letak je solar panel kat luar, dapat duit. Macam tu. So, dia dah tak ada lagi kota-kota tu dekat Malaysia. Yang tinggal hanyalah net energy metering. So, daripada gambar raja ini, apa yang you dapat ialah macam mana net energy metering tu terpasang di rumah. Okay. Ini yang saya dapat daripada SEDA. Ini yang saya dapat daripada SEDA. The credit access energy to NEM consumer will be based on prevailing displaced cost for relevant supply voltage level at the point of common coupling. The calculation for the net billing of electricity will be based on the following calculation. Okay. So, dekat Semenanjung Malaysia, you dapat lebih sedikit kalau you pasang NEM dekat rumah. NEM. SEDA ni adalah satu di bawah Kementerian Environment kot, tak silap saya. SEDA. Dulu energy, sekarang SEDA bawah environment. Saya pun tak pastilah kat mana SEDA ni sekarang. Tapi sebenarnya you boleh dapat duit pun kalau you pasang photovoltaik tu dekat rumah. Ini adalah harga-harga yang dia jual. 1 kV hingga 50 kV. You dapat 0.23 sen. Low voltage 0.31 sen untuk setiap voltage. Okay, ini adalah name kota yang tak ada orang pun nak ambil. Ini pada tahun 2016 untuk Peninsula. Ini untuk Sabah. Hanya 20 megawatt. Yang diperuntukkan 20 megawatt keseluruhan. Untuk komersial 35 megawatt, industrial 35 megawatt. Apa P ni? P ni lah panel. Kalau awak pergi dekat lab nanti, awak akan nampak kat belakang solar
panel tu ataupun belakang solar photovoltaik tu, dia akan tulis 100 watt P. Ada yang jenis 200 watt P. Untuk satu solar panel tu. Solar. Ada yang satu solar panel 200 watt P. Ada yang satu solar panel sampai 300 watt P. 300 watt P. So dia lagi lebar lah. Ni ikut size ni sebenarnya. 200 watt P. P ni stand for peak. Okay. Dia boleh dapat 100 watt peak. Untuk size tu dia boleh dapat 100 watt peak. PEK. Peak. Untuk size solar panel yang ada tersebut, kalau lihat weightage dia, dia boleh sampai 200 watt peak. Selalunya untuk satu solar panel tu dia 18 watt saja. Sorry, 18 volt. Okay, kalau dia sampai 100 watt peak, awak boleh bayangkan lah. 100 bahagi 18, you akan dapat berapa? Saya nak kira current ni. 100 watt bagi 18, 5.5. You boleh dapat 5.5 current M. So efficiency dia pula kita tak kira. Dia boleh convert hingga 20% saja. So 5.5 ni bahagi 20%, bukan bagi, darab 20%. Tinggal berapa? Darab 20 bagi 100. Tinggal 1.1 M saja. 1.1 M saja yang you dapat daripada satu solar panel tu. 100 watt peak lah. Kalau 1.1 watt panel ni macam bateri biasa saja. Okay. So nanti saya boleh check pemasangan awak betul ataupun salah. Kiraan you betul ataupun salah. Bergantung kepada M ni. Kalau you cakap daripada data yang you dapat lebih kurang 10 M, memang penipu sangat lah. Okay, 10 M memang penipu sangat. Sebab dia boleh dapat lebih kurang 1.1 hingga 1.5 M saja untuk 1 watt peak, 100 watt peak solar panel. Okay. Yang di sini mana? Ni kota yang disediakan oleh SEDA, oleh Malaysia. Siapa nak pasang dekat rumah, dia kena apply untuk dapatkan income melalui rumah dia. Okay. Megawatt peak untuk komersial. You boleh dapat, you boleh pasang lah beberapa. Tapi dekat website yang saya lihat live, dekat Malaysia tahun 2017, komersial sikit saja ambil 69.28 megawatt. Yang sini tak ada orang ambil lagi. Quota taken, quota balance. Oh, ni balance, maksudnya yang available. Yang ni taken, ambil saja. Oh, 0.8 saja. 0.7 untuk rumah. So ramai yang tak explore lagi benda ni, yang tak tahulah. Sebab apa? Satu, nak beli mahal. Kemudian upah pasang lagi. Kemudian upah engineer untuk pasang. Dia kena professional engineer yang pasang benda ni. Bukan pasang yang endorse. Yang pasang tu engineer biasa saja, technician biasa saja. Kemudian alat-alat yang you nak gunakan. So tu semua perlukan duit lah. So basically kalau you ada 300,000 ringgit, you nak pasang memang dia punya 300,000 ringgit yang you dapat bulan-bulan tu, 300,000 ringgit awak invest, awak beli barang semualah, solar panel, solar charger, inverter, awak pasang dekat rumah awak. Jumlah pemasangan tu semua harga dia 300,000 ringgit. Kemudian nak dapat balik 300,000 ringgit tu awak perlukan masa 7 tahun. So dia punya return of investment itu lama lah. So sebab itulah tak ramai orang nak pasang benda ni kat rumah. Okay, lama. Instead kalau 300,000 tu awak bela lembu, lagi banyak, lagi cepat awak dapat. Mungkin setahun setengah awak dah dapat dah 300,000 tu balik daripada awak pasang solar panel ni dekat rumah. Okay, sebab tu orang tak banyak nak explore kepada solar panel ni. Tapi tak apa, no problem. Sebabnya installation cost tu ataupun cara nak buat solar panel tu semakin hari semakin mudah, dan cost untuk produce solar panel tu semakin murah saban tahun lah. So kita tunggu tahun lah. So next time kalau awak dah ada berumah tangga,
You nak pasang ataupun you nak pasang dekat rumah ibu bapa you. You tunggu dia murah betul, kemudian you apply dekat Seda ni. So you boleh bagi income lah dekat rumah you sikit, dekat rumah parent you. Income 100, 200, 500 sebulan. Siapa nak bagi kan? Free saja. Ini ada, kalau you pergi kat Seda tu sikit, dia ada installation type dia, antara rooftop of building ataupun garage park. Kalau rooftop of building ni, dia punya harga per 1 kilowatt yang dihasilkan berbeza dengan yang ni. Harga dia per 1 unit berbeza. Awak kena check ni, benda-benda ni kalau awak nak pasang lah. Ni saya cuma war-warkan saja benda yang awak boleh buat. Right? Ni PV on rooftop. Ni PV array on the fields. Ini adalah solar PV cost continue to decline globally. Ni tahun 2021. Dia start menurun. Sekarang dekat Malaysia pun ada, tak silap saya, dekat Melaka kan. Apa nama company tu? Sunpower ke? Tak silap saya. Dia hasilkan photovoltaik. Itu pun dah menjadi kelebihan kat kita lah. Sepatutnya you boleh explore benda ni. Cuma nak dapatkan wang pendahuluan sajalah. Nak pasang benda tu agak rumit. But anyway, photovoltaik market in 2009, dia tak cover dekat negara-negara panas. Perasan tak benda tu? Tak cover kat negara-negara panas. Germany, Italy, Czech Republic. Rest of the world cuma 10% saja. Japan yang start dapat cahaya matahari dulu hanya 6% saja. United States pun 7%. Other Europe 9%. So now ini tahun 2009. Okay, now dia dah balik kepada negara-negara yang panas lah, yang ada cahaya matahari 12 jam macam Malaysia. So saya tak tahu sekarang ni photovoltaik market. Advantage of solar energy, dia clean, sustainable, free, kemudian dia provide electricity to remote places. Apa maksud dia ni? Sebagai contoh, kalau awak ada satu rumah perkelahan yang tak boleh sampai grid electricity dekat situ, so you boleh gunakan solar panel untuk provide electricity lah. So cara pemasangan dia you tahu, and then you boleh buy pun alat-alat tu separately. You beli battery, you tahu kan, beli battery, you beli inverter, you beli solar charger, you beli solar panel, kemudian you pasang. You dah ada kemahiran nak pasang dekat lab tu, so you boleh buat sendiri. Harga tak mahal, murah saja. Macam baru ni saya buat apa adalah kereta untuk agriculture tu. Kos untuk solar panel 200.5, darab 2 500, solar charger 100, bateri 100. Saya tak perlukan inverter sebab saya tahu saya menggunakan DC current, so saya boleh dapat dah lah. So lebih kurang 500, tak sampai 1000, you boleh dapat electricity freely. Okay, freely. Sampai rosak lah benda tu kan. Nak cakap sampai mati tak kot, sampai kita mati tak kot. Kalau kita jaga dengan baik, kita boleh tahan, kita boleh gunakan solar panel tu hampir 20 tahun, 30 tahun. Okay. Kemudian disadvantage of solar panel, of course lah, less efficient and costly equipment. Less efficient. Kemudian dia part time saja. Sebab apa part time? Sebab malam you tak boleh extract energy daripada solar. Kalau hujan pun sama, kalau mendung pun sama. Kalau rumah awak ada dilitupi oleh pokok-pokok pun you tak dapat juga solar electricity. Okay, dia kena kat clearance betul-betul tempat tu terdedah dengan cahaya matahari. Okay, sebab tu di sini dipanggil reliability depend on location. Kalau tempat rumah awak tu angin kuat, memang tak boleh pasang pun, jangan pasang lah, dia akan merosakkan equipment saja. Kemudian environmental impact on PV cell production. Nak buat dia tu, PV cell tu,
Tadi kan daripada boron dengan fosforus dan silikon tu kan. Dia punya environmental impact. Ada environmental impact untuk produce PV cell. Lagi? Tak ada. Itu saja. Sebab tu kita panggil dia introduction of photovoltaic. Dia tak begitu detail, tak begitu mendalam, tapi you tahu all the basic of photovoltaic. Sampai kepada cara pemasangan di lab lah. Nanti you akan buat yang basic pemasangannya di mana di sini. Ini di sini. Ini adalah basic pemasangan dia. Instead you can see more detail on the Google website, any website lah. Dia boleh dapat lagi detail. Ya, positif kat mana, negatif kat mana. Kemudian dekat solar ataupun dekat lab kita ada miniature circuit breaker. Kita ada solar, kita ada current sensor. So benda-benda tu semua yang akan menyebabkan awak susah sebenarnya nak pasang. So make sure nanti siapa yang nak buat waktu lab nanti, semua sensor-sensor yang ada dekat situ berfungsi. Barulah saya consider dia terpasang. Okay, lab awak tu sempurna untuk pemasangan. Right? Dia ada 6 sensor, pastikan semua berfungsi, baru saya consider lab pemasangan awak adalah successful dan awak boleh terus kepada pengujian solar panel awak pada minggu kedua ataupun minggu akan datangnya lah. Kalau awak buat pada minggu ni, macam Farishan nak buat minggu ni So itu kan, tapi kan Mipa Bali kan sampai bawah bulan. Jumaat kan. So minggu lepas tu kan. Okey. Tak kisahlah siapa yang dah datang ahli kumpulan dia dah cukup. Dia tak semestinya menunggu waktu lab. Contoh grup Fatini. Contohlah, grup Fatini semua dah sampai, kemudian semuanya dah cukup kurungkan diri di bilik. Nak buat lab, boleh datang buat lab. Mai semua 4 orang tu, cakap saja bila-bila masanya, okey, pasang kat situ. Saya tunggulah kat situ sambil gelak-gelak. Kalau dah siap, cakap kat saya, dah siap, saya check, siap, okey, settle lah. Saya galakkan semua buat cepat sikit lah. Saya takut nanti kan ada macam sem-sem lepas kan ada yang dapat TL sebab tak lengkap, tak buat lab lagi. So sekarang ni tengah COVID-19 tengah okey sedikit. So you cepat-cepat settlekan benda yang you boleh settlekan. Okay? Itu saranan saya. Jadi untuk hari ini itu saja introduction to photovoltaic. Kita akan pergi kepada contoh soalan yang saya tanya untuk photovoltaic pada minggu hadapan hari Selasa. Minggu depan hari Selasa kita akan buat satu soalan yang selalu saya akan tanya dalam exam, sebab kita ada open book exam kan. Senang saja, jangan takut. Siapa yang ada basic elektrik dan elektronik, dia mudah nak menjawab sebab dia hanya tambah-tambah tolak saja. Sebab apa saya cakap tambah-tambah tolak? Sebabnya dalam soalan tu sebagai contoh, ini solar panel ni tak nampak saya tukar warna sekejap. Okay, edit komen. Sebagai contoh, solar panel ni 100 watt peak. Saya tunjuk satu gambar layout macam ni. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kat sini panjang ada 30. Kirakan total watt peak yang terhasil. Watt peak yang terhasil daripada solar array ni. Okey, kemudian saya
Saya minta awak pula seterusnya berapa M yang boleh terhasil mengikut 20% hingga 27% of efficiency of that solar panel. You kena tahulah dia macam tolak tambah saja. Dia tak ada satu formula yang baik ataupun formula yang tepat. Cuma kepandaian kamu. Kalau 100 watt panel di connect secara parallel, macam mana? Dia jadi 200 watt. 200 watt. Kalau di connect secara parallel jadi 100 watt juga lah. Kalau di connect secara series, dia jadi 200 watt. Tu semua akan dibagi information lah dalam soalan. So, dia tak ada formula yang tepat ataupun formula yang berapa watt, darab berapa watt, dapat berapa. Tak ada. Dia cuma menggunakan basic electricity formula saja. P equal to IV. Nak dapat power kan, you perlukan current, you perlukan voltage. Kalau 100 watt disambung secara series sebanyak 5 panel. So you total you dapat berapa? 500 watt peak. Itu saja, mudah saja. Okey. Kita tengok soalan tu pada minggu hadapan. Jadi hari ini adalah itu saja. Kemudian hari ini saya akan continue taking your attendance. Sebelum tu ada soalan yang hendak ditanya? Masalah yang kita kata tu bukan berdasarkan Yalah, minggu depan hari Selasa. Ainul ada tanya, saya tahu datang. Amar ada Amar? Ada. Ada. Atika? saya ada Atika? Ada. Fatin? Fatin? Khadijah? Khadijah? Ada. Khadijah dekat mana Khadijah? iya. Ha? Dekat rumah. Dekat rumah. Bila nak datang? Farisan Dekat tadi. rumah. Izzuan? Izzuan? Alif? Alif tak datang? Ya, ada. 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 Alif ada kat mana sekarang Alif? Kat rumah. Kat rumah. Jo? Ada. Ada. Akmal? Muhammad Akmal? Ada. Ada. Danish ada. Izzuddin ada. Aiman ada Aiman? Muhammad Aiman? Ada. Aiman ada. Adlina ada tak? Ada doktor. Ada. Atira? Atira? Ada. Ada. Kau tengok Netflix? Ya saya. Tengah tengok Netflix ke? Fatini ada. Hasina ada Hasina. Saya doktor. Hasina ada. Izzati ada. Khalida? Ada doktor. Khalida ada. Khalida ada nak tanya tak Khalida? Khalida senyap saja. Tak ada lagi. Alright. Mardia? Ada. Syafiqah? Syafiqah ni yang Syafiqah ni yang mana satu Saya tak nama Nur Syafiqah. Saya rasa saya pernah ada student dah grad lah. Nama dia hampir sama dengan awak. Nur Syafiqah binti Cik Mansur. Ayah dia pun sama juga. Mana satu saya tak kenal. Nur Syafiqah ada. Ajar ada. Dinesh ada. Wan Siti Aminah? Fatin ada. Fatin ada. Okey. Tadi mic tu. Okey, mic awak problem. Masuk air apa? Fatin ada.
Wan Siti Aminah? Saya kata. Saya. Zuna ada Zuna. Zuna pun pendiam juga kan? Zuna ada tak? Zuna ada. Zuna ada. Tapi pemalu orang ni. Ya. Si Izwan dia punya mic bug tu, dia tak boleh. Dia dah cakap tapi kita tak dengar. Oh ya ke? Dia dekat mana tu? Dekat dengan bilik awak ke? Dia tak ada ada dekat rumah. Dia dekat rumah. Oh ya ke? Mic dia bug tu. Mikrofon murah lah, Izwan. Dekat Shopee tu murah sangat. Kalau awak pergi Mr. DIY kan, awak beli earphone. Earphone pun dia ada mikrofon tau. Murah sangat. Kalau Mr. DIY tu ada RM5 kot earphone yang ada mikrofon. Kalau tak ada RM5 bagi tahu saya. Nanti saya bagi awak RM5. Okey, semua datang. Minta maaf lah kita punya. Saya akan sentiasa minta maaf dekat awak tentang attendance ni. Saya terpaksa buat macam budak sekolah rendah lah kat awak. Ini yang terbaik untuk awak dan untuk saya. Okey. Kalau awak ada boleh datang kelas, saya edarkan saja borang ni. So awak boleh tick ke, awak nak sign ke, ikut awak lah. Okey, tapi ini terpaksa lah, saya terpaksa buat macam tu. Okey, itu saja. Anything saya akan upload juga video ni dalam YouTube. You boleh tengok dalam YouTube. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you semua.